Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku. Aku doakan korang sentiasa murah rezeki dan juga sihat selalu guys. Okay, untuk topik hari ni aku nak share dengan korang dengan satu lagi kisah serial killer. Okay, dan serial killer ni adalah seorang yang amat menggerikan dan juga menggerunkan di negara Rusia. Dan nama serial killer ni adalah Mikhail Popkov. Dan dia ni telah melakukan pembunuhan berantai pada sekitar tahun 1992 sehingga tahun 2010 guys. Okay, di kawasan Angers, Irkutsk dan juga Vladivostok. Dahsyat betul nama, susah aku nak sebut. So okay, jumlah mangsa dia dikatakan seramai 83 orang wanita guys, dan ada juga yang mengatakan mungkin lebih lagi. So disebabkan dengan dia punya kekejaman pembunuhan berantai dia ni, pihak media di Rusia telah memberi dia nama gelaran yang dikenali sebagai The Werewolf. Nampak? The Werewolf guys. Ganas tak ganas mamat ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, tanpa membuang masa, let's get into the video guys. Let's go. Alright, Mikhail Popkov dilahirkan pada 7 Mac tahun 1964. And pasal dia ni kan, masa zaman dia kecil ni, kita ni tak berapa nak tahu sangatlah tentang zaman-zaman masa dia kecil lagi. Tetapi apa yang telah dipastikan adalah masa dia kecil ni dia selalu didera oleh mak dia, dan mak dia ni adalah seorang kaki botol guys. Dan Mikhail ini juga pernah bekerja sebagai anggota polis untuk beberapa tahun sebelum dia meletakkan jawatan. Dan dia juga mempunyai seorang isteri dan juga anak. Okay, so isteri dia, nama dia adalah Elena Popkova, dan anak dia pula bernama Ekaterina. Berdasarkan keluarga dia ni, Mikhail digambarkan sebagai seorang ketua keluarga yang teramat baik dan juga teramatlah bertanggungjawab. Okay guys, macam every serial killer kan, mereka mesti ada diorang punya kaedah pembunuhan yang sendiri. So tak lain lah dengan Mikhail ni. Okay, dia punya style, kaedah dia ni adalah dia akan menyamar ataupun memakai pakaian seragam polis, dan dia akan mencuba untuk mengumpan mangsa untuk masuk ke dalam keretanya. Konon dia nak menghantar mereka pulang ke rumah guys. Dan untuk mangsa dia pula, dia punya target dia kan dalam berusia dalam lingkungan 16 hingga 40 tahun. So apa dia akan buat is, dia akan mengumpan mangsa dia masuk ke dalam keretanya, kemudian dia akan membawa mereka masuk ke dalam hutan guys. And dekat situ dia akan merogol, membelasah, memukul, memijak, mencekik semualah sampai mangsa dia mati guys. Okay, memang kejam gila tau. Dan dia juga ada menggunakan beberapa alat senjata, dan alat senjata dia yang digunakan adalah seperti baseball bat, kapak, pemutar skru dan juga pisau guys. Memang kau-kau ada bagi dekat daripada mangsa ni. Kenalah dengan nama werewolf tu kan. Okay. Dan apa yang lagi menggerikan adalah selepas dia membunuh mangsa dia, dia akan mengambil masa dan melakukan perbuatan seksual ke atas mangsa-mangsa mayat dia guys. Super mental way. Okay, dah bunuh seteruk-teruknya, lepas tu dia pergi buat yang bukan-bukan dekat mangsa dia guys. Dan selepas dia dah buat benda tu, dia dah settle semua, dia akan beredar daripada tempat kejadian dan meninggalkan mayat mangsa dia dalam keadaan bertelanjang guys. Oi, tergamak betul untuk seorang yang telah mempunyai seorang isteri dan juga anak yang memang look up to him, menggambarkan dia sebagai seorang bapa dan juga suami yang baik, tapi still dia buat benda-benda macam ni. Dan tak lama kemudian Mikhail ni dia telah berhenti membuat segala pembunuhannya kerana dia telah menghidap penyakit sifilis. Itulah, dah buat bukan-bukan kan. Dan ada juga yang dilaporkan bahawa terdapat 3 wanita yang telah menolak pelawakannya untuk menaiki kereta bersamanya guys. So 3 wanita ni memang bernasib baik lah. Okay, sebab kalau diorang join dia naik kereta tu, aku rasa memang nasib dia memang malang lah, seperti mangsa-mangsa yang lain, which is very very tragic.
Dan macam biasalah guys, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. So sama je macam Mikhail ni. Okey, dia telah ditangkap pada bulan Jun tahun 2012, di mana DNA miliknya telah dikenal pasti dan juga sepadan dengan DNA yang pihak polis jumpa dekat tayar kereta di tempat lokasi pembunuhannya itu guys. Okey, so ada juga beberapa laporan lah mengenai pihak polis yang sebelum ni mereka tidak pernah berjaya untuk menyelesaikan kes-kes pembunuhan macam ni tau. Why? Is because mereka tidak pernah membuat sebarang ujian sampel ataupun ujian DNA ke atas anggota dan juga bekas anggota mereka guys. So kan, this time around aku rasa which is a good thing lah, diorang dah mula untuk mengambil DNA test terhadap anggota-anggota mereka di tempat pembunuhan. So from here diorang boleh track whether ada tak bukti ataupun evidence yang ada anggota polis yang terlibat dalam kes-kes yang sebegini guys. Dan sewaktu penangkapan Mikhail, anak dia Ekaterina pernah melaporkan yang dia memang tidak sangka dan tidak percaya bahawa bapanya adalah seorang pembunuh bersiri yang kejam guys. Dan dia dan juga ibunya juga telah mengatakan yang Mikhail Popkov ni adalah seorang yang teramatlah penyayang dan juga bertanggungjawab ke atas keluarga dia sendiri guys. So bila benda ni berlaku, diorang macam tak boleh nak brain, tak boleh nak digest. Macam betul ke bapak aku yang buat benda-benda macam ni? So diorang macam tak percaya. Dan pada masa itu juga Mikhail ni berada dalam keadaan yang begitu tenang dan dia juga telah bekerjasama dengan pihak penyiasat semasa dia berada di dalam tahanan pihak polis. So macam serial killers kan, serial killers ni diorang mesti kebanyakan adalah mesti ada motif tau. Tetapi dia tidak begitu jelas dengan Mikhail ni, disebabkan yelah why dia nak kena buat macam ni. Tetapi ada yang mengatakan yang semua ini berpunca daripada kisah isterinya curang terhadapnya dan juga perasaan dendam Mikhail terhadap ibunya sendiri guys. Okay, dan semua ini telah membuatkan Mikhail mempunyai satu perasaan yang teramat benci kepada kaum wanita. So that is why kesemua mangsa-mangsa dia adalah wanita dan juga dalam lingkungan umur 16 hingga 40 tahun. Pada tahun 2015, Mikhail ni telah didakwa dengan 22 pembunuhan dan juga 2 dakwaan percubaan untuk membunuh. Lalu dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup guys. Okey, dan 3 tahun kemudian dia juga telah disabitkan dengan 56 pembunuhan daripada 59 yang telah diakui olehnya guys. Dan pada tahun 2020 pula, Mikhail telah membuat satu pengakuan yang amat mengejutkan ramai pihak, di mana dia mengaku yang dia telah membunuh seramai 83 mangsa dan kesemuanya itu adalah kaum wanita guys. Okay, so setelah semua itu selesai, Mikhail ni telah ditangkap. Sampai sekarang dia sedang meringkup dalam penjara lah untuk the remaining of his lives lah. Okay, why hanya penjara seumur hidup adalah di Rusia mereka tidak ada hukuman mati tau. So that is why dia akan duduk dalam penjara dia sampai bila-bila guys. So bagi aku tentang kisah Mikhail Popkov ni agak tragik tau, apabila anak dia sendiri mengatakan yang dia ni adalah seorang bapa dan juga ketua keluarga yang teramat penyayang dan juga bertanggungjawab tau. Okay, so sampai sekarang anak dia macam tak percayalah dan tak sangka yang bapa dia ni adalah seorang pembunuh bersiri yang amat digeruni di Rusia guys. Kalau nak sebut pasal motif pula kalau nak sebut pasal motif yang memunca dia untuk menjadi seorang pembunuh bersiri yang teramat kejam ni, bagi aku memang amatlah sedih tau. And yes, of course dia mempunyai satu kehidupan yang yelah dia ada masalah peribadinya, tapi aku rasa mungkin dia boleh memilih cara yang lain untuk mengatasi masalah peribadi tau. Dan dia tidak perlu untuk mengorbankan 83 orang mangsa kaum wanita yang tidak bersalah guys. So apa pendapat korang tentang kisah Mikhail Popkov, The Werewolf? Kalau korang nak cakap apa-apa, korang boleh tinggal dalam komen. And so sampai itu saja yang aku akan kongsikan dengan korang tentang kisah serial killer kali ini. Aku nak cakap minta maaf kalau aku ada salah cakap, tersalah info, tersinggung perasaan sesiapa. Aku minta maaf, but I will always do my best for the next video, and I will look forward
for the next video for you guys. Thank you so much sebab tengok video aku daripada awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe pada channel aku, like video-video aku. Kalau korang suka dengan konten-konten aku, korang boleh share kepada kawan-kawan korang. Thank you guys, thank you for your support. As always, never stop creating guys. Always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap. Okay, yang penting korang happy, stay safe, stay healthy, take care. Assalamualaikum. Bye bye guys.